Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Uti Aisyah Rozali, dalam modul 30 minit sehari, latih anak menulis. Okey, tahniah saya ucapkan kepada anda kerana telah mendapatkan modul Kickstart Go Cilik dan anda adalah antara golongan yang sangat-sangat bertuah sebab modul Kickstart Go Cilik ini merupakan satu modul yang telah dibangunkan oleh satu tim terapis kanak-kanak yang sangat berfokus kepada membantu perkembangan kanak-kanak dan juga ibu bapa melakukan aktiviti dengan kanak-kanak di rumah. Okey, dan dalam video ini saya akan kongsikan dengan anda macam mana anda nak menggunakan modul ini untuk melatih anak menulis. Dan izinkan saya untuk ceritakan sedikit teori tentang menulis supaya kita boleh sama-sama ambil perhatian dan alert kenapa aktiviti-aktiviti dalam modul ini dicadangkan kepada anda untuk latih anak menulis. Baik, sebelum saya bercerita panjang-panjang sangat, saya nak anda aware bahawa melatih anak menulis ada beberapa stage. Okey, dia ada stages. Stages latih anak menulis. Saya nak anda semua mudah faham, saya nak anda semua mudah apply. Kita dalam modul ni kita nak apply. Kita tak nak anda belajar teori lepas tu masih tak sure aktiviti apa yang nak buat. So saya nak anda aware tentang stages ni dulu supaya bila kita buat aktiviti dengan anak, kita tahu kenapa kita buat aktiviti tu dengan anak. Okey, ada beberapa stages dalam melatih anak menulis. Yang pertama, stage pra menulis. Ini berlaku kepada anak-anak dalam lingkungan usia kecil, 12 bulan sampailah anak itu usia 4 tahun, lebih kurang lah 4 ke 5 tahun lah, 4 atau 5 tahun bergantung kepada perkembangan anak kita. Okey, lepas tu kita ada stage pra menulis tambah dengan menulis. Ini berlaku biasanya pada usia anak-anak dalam usia tadika. Okey, antara 5 ke 7 tahun. Okay, again bergantung kepada anak kita. Okay, so pra menulis tambah menulis ini berlaku di mana kita latih anak aktiviti asas tu jangan berhenti. Pada masa yang sama kita latih anak untuk mula melakukan pergerakan-pergerakan stroke menulis. Okay, dan yang last sekali kita ada cekap tulis. Stage cekap tulis ni biasanya berlaku pada anak-anak dalam usia 7 tahun ke atas. Dan dalam buku ni kita ada satu aktiviti yang kita panggil aktiviti koktail. Dia ada gambar otak. Gambar otak saya tunjukkan pada anda ya, macam mana rupa gambar otak ni. Okey, dan anda boleh rujuk lagi dekat dalam kita punya perbincangan hari ni pun saya akan bincangkan tentang aktiviti koktail. Ni aktiviti koktail, tulis 3 perkara contohnya. So aktiviti koktail ni adalah aktiviti yang banyak lama tau. Kalau lepas kita buat aktiviti koktail, dia anak memang selalunya penat dan dia tak nak buat dah aktiviti menulis, kita bagi buku ke tak. Tapi aktiviti koktail ni akan sangat-sangat membantu sebab dia akan bantu anak-anak untuk cekap tulis ni. Okay, cekap tulis ni dia akan bantu. Alright, so ingat banyak stages untuk latih anak menulis dan please mulakan dari awal. Okey, untuk anak 12 bulan, dalam buku ni kita start daripada 18 bulan lah, tapi sebenarnya aktiviti-aktiviti tu kita boleh je cuba bagi dekat anak kita yang 12 bulan. Cuma hati-hatilah kalau ada barang kecil-kecil tu macam biasa bawah 3 tahun, hati-hati supaya dia orang tak masukkan barang dalam mulut. Okey? So, untuk umur 12 bulan hingga 4 tahun ni kita bagi aktiviti pra menulis. Tak perlu nak belum ajar tulis ABC pun tak apa. Yang penting mereka bersedia daripada sudut perkembangan dia supaya bila kita ajar anak menulis, masa masuk usia tadika ni anak dah boleh belajar menulis dengan lebih mudah. Lebih mudah tu, ada anak dia rasa susah tapi at the end of the day dia dapat juga menulis. Tapi kita tak nak anak kita belajar menulis dalam keadaan stres. Okey, so pastikan anak kita boleh belajar menulis dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang relax dan menghargai tahap perkembangan dia, kemampuan anak kita dan juga minat anak. Ada anak memang tak minat buat aktiviti pakai jari. So hargai minat dia, usahakan supaya kita boleh bantu dia supaya at the end of the day dia minat juga untuk menulis. Okey, dan bila anak masuk umur 7 tahun ke atas, ingat
kita nak anak belajar untuk cakap tulis. Alright, okay. So itu mukadimah, mukadimah sebenarnya. Okay, so mukadimah kita hari ni. Okay, so 30 minit sehari latih anak menulis. Dalam video ini kita akan bincangkan macam mana kita nak gunakan aktiviti dalam e-book 400 aktiviti tu kan. Saya dah tunjukkan dekat dalam video introduction pun saya ada tunjukkan tentang e-book ini. Okay, so e-book ini adalah e-book yang sangat penting untuk anda mempunyainya. Kalau tak ada, contact admin kita, sebab anda dah beli modul ni tak ada e-book ni macam tak kena sangat-sangat. Sebab ini adalah main core kita punya apa, e-book ni main core kita punya modul. Alright, so anda boleh tengok e-book ni, aktiviti-aktiviti dalam ni kita dah susun khas untuk anda buat aktiviti dengan anak. Tak payah fikir panjang, tak payah fikir aktiviti nak kena buat tactile ke, vestibular ke, proprioception ke, tak apalah. Yang itu kalau anda nak belajar, anda nak fahamkan, that would be a lot better. Tapi percayalah, ramai parents yang saya dah train lama dah tentang proprioceptive, tactile semua ni, bila masuk untuk buat aktiviti dengan anak, jadi confused. Parents and teachers akan jadi confused. Sebenarnya tactile, so aktiviti apa yang sesuai? So tanggungjawab kami sebagai terapis, mudahkan anda. Sebab terapis ni kalau tanya tactile proprioception tu memang dia tahu. Ada exam dulu. Kalau tak lepas kita, kalau tak boleh jawab, kita tak lepas jadi terapis. Okay, so it's okay if you are not capable, tak boleh nak faham benda tu dengan detail, sebab itu bukan tugasan harian kan. Tugasan harian adalah meraihkan anak kita. So modul ni kita buat supaya anda boleh meraihkan anak anda, melakukan aktiviti dengan anak secara efisien, efektif, dan boleh terus buat tak payah fikir panjang, ikut sahaja label-label yang kita dah kongsikan. Okay, so kita tengok dan kalau anda nak latih anak menulis juga, pastikan anda tengok juga video latih membaca. Sebab apa? Membaca dan menulis adalah kemahiran yang biasanya berlaku serentak. Okey, nak membaca kena juga latih menulis. Nak menulis kena juga latih membaca. Anak yang boleh menulis tapi tak pandai membaca, kita kata tulisan dia tak fungsional. Sebab apa? Kita tulis untuk orang faham apa yang kita tulis. Kalau anak tu sendiri tak boleh baca apa yang dia tulis, so tak fungsional. Latih kemahiran anak mesti fungsional. Fungsional tu maksudnya berfungsi. Anak tahu bila kita buat latih dia untuk menulis, anak tahu kita latih supaya dia boleh tulis apa yang dia baca. Sebab at the end of the day, kita tulis untuk orang baca, untuk orang faham apa yang kita tulis. So kalau anak kita belum lagi diajar baca, latih dulu kemahiran pramenulis sahaja. Kemahiran pramenulis sahaja, bukan tulis perkataan untuk dia faham. Okey, tulis nama. Saya tahu masa umur 5 tahun biasanya dekat tadika kita nak anak boleh tulis nama. So masa ajar nak tulis nama dia tu, pastikan anak dah hampir boleh baca nama sendiri. Anak akan ingat ejaan nama dia, anak akan ingat ejaan nama dia tersebut tanpa dia boleh baca. So itu adalah sesuatu yang tidak fungsional sebenarnya. Okey, itu pendapat peribadi saya lah. Alright. So, kita nak fungsional apa yang kita latih pada anak kita. Okey? Baik. Alright, so kita tengok dekat sini, membaca dan menulis adalah kemahiran yang berlaku secara serentak. Sebab tu tengok juga video membaca. Dan kemahiran asas yang diperlukan oleh anak untuk menulis hampir sama dengan membaca. So saya nak anda tengok video membaca sebab saya ada explain semua komponen yang di belah sini. Okay, so kita pergi tengok. Alright, nanti kita akan tengok beberapa komponen yang saya tak explain dalam video membaca. Saya akan top up dekat sini. Tengok kedua-dua videonya ya. Okay, walau bagaimanapun, menulis yang berfungsi seperti menulis nama memerlukan anak untuk kuasai asas ilmu membaca. Ingat ya, ajar anak dalam keadaan yang anak betul-betul bersedia. Kalau tak, apa yang anak tulis, anak tak boleh baca, dia tak jadi fungsional. Bila sesuatu kemahiran tu kita ajar anak dan anak tak dapat nak proses kefungsian kemahiran yang kita ajar tu, maka sia-sialah kita ajar. Sebab anak hanya akan ingat tapi anak tak dapat kesan daripada kemahiran tu. Dia tak dapat nak gunakan secara prolong.
Alright, rugi kalau kita ajar anak kemahiran masa kecil tapi dia tak boleh expand dan besarkan kemahiran tu. Okay, knowledge building ada saya kongsikan dekat dalam video membaca, anda boleh tengok. Phonemic awareness juga, vocabulary sama, ini semua adalah komponen di bahagian biru, sama membaca dan menulis ya. Okay, letter sounds and phonics juga saya ada kongsikan dekat dalam video membaca, anda boleh tengok. Okey, spelling and word study yang ini tak ada. Okey, spelling and word study ni merujuk kepada keupayaan anak untuk tahu bahawa terdapat ejaan gabungan huruf tertentu untuk membolehkan anak menulis. So, setiap kali kita nak latih anak menulis, anak dia kena faham konsep spelling and word study. Dia kena tahu yang tulisan itu datang untuk setiap huruf tu dibaca sehingga ada fungsi, sehingga ada maksud. Contohnya bola, nak dibaca ada maksud bola. Tulisan itu perlu berada dalam satu benda yang kita panggil, tulisan itu perlu berada dalam sequence atau turutan. Okay, so tulisan itu perlu berada dalam turutan, tulisan itu perlu berada dalam sequence. Okay, contohnya bola kan, kita nak suruh anak kita tulis bola contohnya. Saya padan sikit kat sini. Okay, so sebab kadang-kadang benda ni kita tak perasan tau. Kita tak tahu yang anak kena ada kemahiran sequence dan turutan ni. Ini adalah kemahiran yang sangat-sangat penting untuk bantu anak kita tulis dengan baik. Kadang-kadang kita tak perasan dan kita tak latih langsung anak kita kemahiran itu ikut turutan ataupun kemahiran sequencing ni, sebab kita rasa benda tu berlaku secara natural. But ada anak yang kita kena latih, ada anak yang kita kena train dia supaya dia boleh buat kemahiran tu dan dia boleh faham konsep tersebut. Okay, sequence atau turutan. So kita tengok contoh yang saya akan bagikan pada anda ni. Contohnya kita nak tulis bola. Anak tahu bola tu daripada bunyi B, O, L dan A. Tapi anak bila nak tulis atas kertas, saya ada satu student, bila saya kata eja bola, anda tahu macam mana dia eja? Anak tu betul dia tahu perkataan tu. Kalau saya tak nampak dia tulis, saya akan kata dia tak pandai tulis. Tapi sebab bila saya dengar dia sebut sambil dia tulis B, O, L, A, bola. Sequence, konsep spelling and word study tak ada. So this is concept of spelling and word study. Anak kena tahu turutan. Okey, contohnya kita kata bila kita buat aktiviti baling bola dalam bulatan. Ni ada seorang, ni ada seorang, ni ada seorang, ni ada seorang. So kita kata ni peserta pertama, kedua, ketiga, keempat. So kena baling ke orang ni dulu, baling ke orang ni pula, baling ke orang ni pula, baling ke orang ni pula dan berturutan. Sequence. So anak yang tak tahu sequence, dia akan baling je ke mana-mana sebab dia tak tahu benda tu ada sequence. So kita latih anak tu untuk baling. Okey, baling dekat sini dulu. Yang ni baling dekat sini pula. Yang ni baling dekat sini pula. Yang ni baling dekat sini pula. Baru dia tahu sequence. Nampak tak kat situ? Kemahiran asas apa yang kanak-kanak kena belajar untuk tahu sequence? Kemahiran bergiliran. So masa anak usia kecil, ajar anak untuk bergiliran. Dia tahu turutan. Now dia, lepas tu adik dia, lepas tu abang dia, lepas tu dia balik, lepas tu adik dia, lepas tu abang dia, lepas tu dia balik. Turutan. Simple. Ini adalah kemahiran pra menulis. Asas untuk anak tahu spelling and word study tu contohnya ya. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Writing conventions. Writing conventions adalah merujuk ini biasanya kita tengok kepada anak yang dah usia besar sikit lah, dah usia 7 tahun, 8, 9, 10, mereka dah kena mula gunakan tanda baca. Okey, tanda baca. Tanda baca, nokta, punctuations kan, tanda soal, anak dah kena guna semua tanda-tanda baca tu. Punctuation lah nama dia kan, tanda baca kan. So anak dah kena guna tanda-tanda baca tu untuk dia express apa yang dia tulis. So ini adalah kemahiran lebih kompleks. Cekap tulis kita kata. Tu kita kata 7 tahun ke atas kita kena ada ajak anak untuk cekap tulis. Okey. Text structures and genres anda boleh tengok dekat dalam video membaca, saya ada explain dalam tu. Writing process and strategy merujuk kepada keupayaan untuk merancang penulisan dan cara untuk menulis dengan efisien dan sampai maklumat. Okey, so anak
setiap kali nak tulis, dia akan rancang. Dia nak pegang pensil cara apa? Dia nak pegang, contohnya dia nak pegang pensil 3 jari ke dia nak pegang pensil 4 jari? Oh, dia nak tulis tu nak jarak-jarak macam mana? Itu adalah writing processes and strategy. Anak kena ada strategi macam mana nak tulis supaya orang faham tulisan dia dengan baik. Maka akhirnya terhasillah written expression in which anak tahu ataupun anak boleh ekspreskan apa yang dia tahu, jawab soalan dalam petikan dengan ekspreskan apa yang dia tahu menggunakan tulisan. Okey, ini selalu berlaku, masalah ni selalu berlaku kepada anak-anak yang ada disleksia kadang-kadang. Anak-anak yang ada disleksia mereka ada masalah untuk tulis, tapi mereka sebenarnya tahu jawapan tersebut, cuma mereka tidak mampu untuk tulis di atas kertas. Okey, so biasanya kita akan bantu anak-anak ni supaya mereka boleh ekspreskan juga. Kita akan tarik balik daripada bawah, kemahiran daripada bawah, dan biasanya mereka memang boleh belajar dengan baik menggunakan konsep multisensory. Okey, dan konsep multisensory itulah yang kita kumpulkan sebanyak 400 aktiviti ni. Okey? So sebelum menulis ada kemahiran pra menulis. So sebelum kita latih anak menulis, anak perlu kuasai kemahiran pra menulis terlebih dahulu. Bila anak dah kuasai kemahiran pra menulis, barulah anak boleh kuasai kemahiran menulis dengan lebih baik. Okey. Dan ini adalah blog perkembangan pembelajaran. Okay, saya ada kongsikan blog ni dalam satu video khas. Anda boleh tengok dekat YouTube. Khas cerita pasal blog perkembangan pembelajaran ini sahaja. Okey. Right. Apa yang saya nak anda tahu adalah bila kita tengok blog perkembangan pembelajaran ni, kemahiran perlu berlaku daripada peringkat bawah naik ke atas. Dan untuk menulis, kanak-kanak perlukan kemahiran motor halus yang sangat baik. Okey. Juga kemahiran motor kasar, stability postural dan keseimbangan. Bila anak duduk dekat atas kerusi, ada orang cakap anak saya tak boleh duduk lama lah Puan Aisyah, dia boleh duduk sekejap je. Anak yang tak boleh duduk lama, anak yang ada masalah stability postural dan keseimbangan. Buat banyak aktiviti pergerakan, aktiviti atas jimbol dengan anak yang macam ni. Okey, anak yang tak boleh duduk lama, cari jimbol, buat dengan dia. Okey, so bila aktiviti motor kasar kita banyak bagi pada anak, aktiviti mengkonsepkan pergerakan, kalau dalam buku kita ni kita boleh tengok aktiviti yang ada pakai kaki ni. Okey, ada pakai kaki. Contohnya tekap bayang-bayang, muka surat 324, kita tengok. Okey, tekap bayang-bayang. Kapur, lantai yang boleh lukis dengan kapur. Macam mana aktiviti ni kita kata boleh control balance anak pula? Berdiri di kawasan yang bayang-bayang anda jelas. Minta anak anda tekap bayang-bayang anda dengan kapur. Sekejap saya masuk sebab saya nak buat beberapa expression untuk anda lebih faham. Sekejap ya. Alright. Okey. So, bila nak main tekap bayang-bayang contohnya, pergerakan. Tadi saya kata anak yang ada masalah nak duduk lama, soalnya dia ada masalah dengan postur dan keseimbangan dia. So macam mana aktiviti tekap bayang-bayang ni boleh bantu anak untuk lebih stable? Okey, masa anak tekap bayang-bayang, imagine kita berdiri dekat sini kan? Kita berdiri. Ni kita lah. Okey, mama. Pendek sikit mak. Okey. So mama, so ada bayang-bayang anak kat bawah ni. Alright, bayang-bayang mama kat bawah ni. Anak kita nak lukis bayang-bayang tu. Macam mana cara anak lukis? Anak akan terpaksa tunduk. Oh, ya Allah. Maafkan lukisan saya. Anak terpaksa tunduk untuk lukis. Masa anak tunduk, anak akan belajar untuk balance, anak akan belajar untuk control dia punya whole body. Maka barulah anak tu boleh lukis bayang-bayang dekat atas ni. Masa anak lukis sambil pegang kapur, sambil kena control body balance dia, masa tu kita sedang latih postural anak tanpa kita perasan. Okay, so buat je aktiviti ni simple dekat rumah. Aktiviti yang paling bagus untuk balance adalah aktiviti yang feet off ground. Okay, posture, anak ada masalah postural, susah nak duduk lama, maksudnya dia punya otot tak kuat. Feet off ground maksudnya mana-mana yang kaki dia terapung. Kaki terapung ni macam jimbol, duduk atas tu, kita bounce dia kena balance tanpa ada kaki dia. So, tu feet off ground. Monkey bar, balance pakai monkey bar akan kuatkan kita punya otot, anak punya otot yang kat tengah-tengah ni. Itu akan bantu kuatkan posture anak. So, aktiviti pergerakan adalah aktiviti yang sangat-sangat akan membantu anak kita. Okay? Alright, so saya harap setakat ni anda faham lah ya. So kita akan teruskan dengan kita punya perbincangan. Okey, so secara mudahnya kita boleh katakan bahawa untuk membolehkan anak menulis, anak perlu menguasai kemahiran pra menulis terlebih dahulu. Macam saya ceritakan tadi, start dengan pra menulis dulu, lepas tu pra menulis tambah menulis, lepas tu cekap tulis tadi. Okey, so anak kena ada ke semua komponen tu, baru dia boleh menulis dengan baik. Okey, aktiviti yang bersifat multisensory secara langsung dan tak langsung akan membantu anak untuk belajar menulis dengan lebih baik. Sebab tu kita kumpulkan aktiviti
aktiviti yang bersifat multisensory. Whole brain learning berlaku ketika anak melakukan aktiviti multisensory. Macam saya cakap dalam video membaca, nanti anda tengok video tu ya. Whole brain learning adalah sangat-sangat penting, dan whole brain learning berlaku bila kita berikan aktiviti yang berkonsepkan multisensory. Sebab ada banyak sangat komponen tubuh badan yang kena bergerak serentak, anak akan berfikir dengan sangat-sangat kompleks. Maka kemahiran kompleks tersebut, skill-skill asas yang kita dah kukuhkan dengan anak, kepada anak kita dengan aktiviti multisensory yang kita bagi, akan bantu anak kita ada otak yang lebih cerdas. Okey, so otak cerdas, senanglah dia nak belajar menulis. Okey, so strategi latih anak menulis 30 minit sehari sama macam membaca. Sebab tu saya nak anda tengok juga video membaca. Ada dua strategi. Satu, kita gunakan aktiviti persediaan tambah aktiviti target. Yang ini adalah aktiviti yang biasa kalau anda pergi pusat terapi. Kita gunakan cara ini juga. Okey, aktiviti persediaan tambah aktiviti target. Kita buat macam tu. Dan aktiviti cocktail. Cocktail ni yang saya cakap awal-awal tadi. Alright, aktiviti satu, aktiviti besar. Yang lepas tu kita memang tak boleh buat aktiviti menulis sebab anak dah penat. Tapi dalam aktiviti itu sendiri, kita berikan anak kita rangsangan dan anak kita kena belajar tulis, dan biasanya kita bagi kepada anak yang berumur 7 tahun dan ke atas. So, poin penting untuk anak kuasai kemahiran menulis, anak kena ada kefahaman bahasa supaya anak tulis dan anak faham apa yang ditulis. Okey, ini basic. Dedahkan anak dengan banyak perkataan baru, galakkan anak untuk gunakan perkataan dengan lebih banyak. Okey, galakkan anak untuk bermain perkataan secara lebih kreatif. So this is very important. Okey, so anda kena betul-betul buat aktiviti ini. Ini pun sangat-sangat penting untuk kemahiran membaca anak. Okey, visual motor adalah kemahiran anak menggunakan otot mata dia, dan dalam menulis ada benda yang kita panggil visual motor integration. Okey, visual motor integration. OT selalu kata VMI. So VMI, visual motor integration adalah penting sebab visual motor integration akan membantu anak menulis dengan baik, sebab ada koordinasi yang baik antara mata anak dengan tangan. Masa dia tulis tu, dia tengok apa yang ditulis. Okay, so visual motor sangat penting kemahiran ini. Okay, so boleh tengok dekat dalam kemahiran membaca, saya ada explain sebab dia satu kemahiran yang saling berkait kan. Okay, so boleh tengok dekat dalam membaca juga. Okay, kemahiran kecakapan auditori. Okay, kemahiran kecakapan auditori ni juga penting sebab bila kita main spelling dengan anak, kita sebut dan anak kena tulis. So anak dari segi auditorinya kena cakap, masukkan input. Bila kita kata tulis bola biru, anak kena dengar bola biru. Proses macam mana rupa bola biru. Bola biru punya tulisan macam mana rupa dia? Bola biru. Dia kena ambil pensel, dia kena gunakan memori otot dia pula. Dia kena tulis B-O-L-A-B-I-R-U. B-O-L-A-B-I-R-U. Biru. Oh, betul, bola biru ditulis. So, ada banyak proses kat situ. Dengar, proses dan tulis semula. Okay, so kemahiran kecakapan auditory akan mempengaruhi anak kita cakap ataupun tidak untuk menulis. Okay, memory. Kalau dalam membaca, kita fokus kepada memory visual dan memory auditory. Tapi kalau dalam menulis, kita ada tambah memory otot. Macam mana anak tu nak ingat macam mana cara nak pegang pensil. Macam mana anak tu nak ingat macam mana cara untuk dia tulis huruf B. Macam mana anak tu nak ingat macam mana cara dia nak gerakkan pensil supaya dia boleh tulis perkataan bola. Okay, so motor memory akan sangat-sangat memainkan peranan sama sekali dengan visual motor, dengan memory visual, memory mata, pandangan dia tengok, dia ingat ke tak apa yang dia tengok. Memory auditory, dia dengar, ingat ke tak apa yang dia pernah dengar. Dan juga dia punya motor memory, dia boleh ingat tak, tangan dia boleh ingat tak macam mana cara nak tulis huruf tersebut, macam mana cara nak pegang dia punya pensel. Okay, memori ini adalah komponen yang sangat penting. Okey, contohnya lagi, tulis atau lukis semula apa yang dilihat tadi. Contoh yang dia tengok tadi, okey, tadi nampak tak butterfly? Macam mana rupa butterfly? Dia kena guna visual memory dia. Oh, ingat apa cari rupa butterfly? Lepas tu dia kena ingat macam mana cara nak tulis ya. Tulis butterfly ni macam mana ya? Oh, kita gerakkan tangan. Oh, betul-betul jadi. Dia kena matchkan apa yang ditulis tu kepada memory dia. So, ianya adalah satu kemahiran yang kompleks. Sebab tu kita kena latih anak kita sungguh-sungguh supaya anak kita ada kemahiran asas yang cukup untuk kita boleh ajar dia menulis dengan baik. Kompleks tau menulis ni, dia bukan main-main punya kompleks. Ni memang kompleks. Okey, kemahiran motor halus. Kemahiran motor halus. Okey, number 5. Kemahiran motor halus terdiri daripada kekuatan otot,
koordinasi otot dan keupayaan memori otot. Okey. Kita tengok pula poin yang kelima. Poin yang kelima iaitu kemahiran motor halus, terdiri daripada kekuatan otot anak, koordinasi otot dan juga keupayaan memori otot. Tadi kita dah katakan memori otot, anak boleh ingat macam mana cara nak gerakkan dia punya jari untuk menghasilkan tulisan. Okey, kemahiran ini penting bagi membolehkan kanak-kanak mengawal pergerakan pensel untuk tulis semua perkataan yang dipelajari dengan teknik yang betul. Macam mana, berapa kuat anak picit, macam mana cara anak genggam, macam mana cara anak nak gerakkan jari. So aktiviti-aktiviti ni semua akan mempengaruhi anak untuk ada kemahiran motor halus yang cukup kukuh supaya bila kita ajak anak tu menulis, anak boleh menulis dengan baik. So, kita tengok contoh aktiviti. Contoh aktiviti menulis ni biasanya kita ambil yang ada gambar jari. Ada gambar jari. Kita tengok aktiviti yang awal-awal. Yang ada gambar jari dengan ada gambar mata. At least jadi dengan mata. Contoh yang aktiviti 001 lah. Cabut sepit dari kad. Okey, kita tengok aktiviti 001 ya. 001. Cabut sepit dari kad. Nampak tak? Penyepit baju. Macam mana anak nak tanggalkan sepit baju daripada kad? Dia nak tanggalkan. Contohnya kita ada stiker. Ataupun contohnya kita ada stiker kan? Stiker simple macam ni. Macam mana anak nak kopek stiker ni? Dia nak kopek ni, nak ambil dan keluarkan, nak peel off stiker ni supaya dia boleh bawa dan gunakan jari dia dengan baik dan dia boleh stick dekat kertas lain. Macam mana anak-anak buat benda tu? Okay, so itu adalah termasuk dalam kemahiran motor halus anak. So kemahiran motor halus ni dia bukan kemahiran kita setakat kata aktiviti guna jari je tak. Dia ada banyak. Berapa kuat anak picit, macam mana cara anak genggam, macam mana cara anak gerakkan jari. So aktiviti-aktiviti yang menggunakan jari jemari, yang ada gambar jari jemari, anda boleh gunakan sebab ianya akan mempengaruhi kemahiran anak untuk menulis. Apa saja yang ada gambar jari ni, anda boleh jadikan sebagai aktiviti untuk latih anak menulis dengan baik. Okey, dan ini adalah developmental strokes. Saya akan keluar sebab saya nak besarkan ni supaya anda boleh nampak. Okey, developmental strokes. So tengok kat sini. Alright, so 2 tahun, anak umur 2 tahun hanya boleh buat garisan lurus ni secara teori lah. Secara teori umur 2 tahun biasanya boleh buat garisan lurus. 2 tahun setengah garisan melintang, 3 tahun garisan bulat, 3 setengah garisan plus, 4 tahun garisan 4 segi, 4 setengah garisan melintang, 4 tahun 11 bulan garisan X, 5 tahun 3 bulan garisan 3 segi. Kita kena respect benda ni sebab kalau kita paksa anak umur 4 tahun untuk buat benda bentuk 3 segi, dia memang tak akan boleh buat dan ianya adalah sangat menzalimi kemampuan anak tersebut. So kita tak nak anak kita stres buat aktiviti. Okay, so ini adalah developmental strokes. So bila kita buat aktiviti dengan anak, masa nak latih dia untuk menulis tu, pastikan kita berikan aktiviti yang sesuai dengan usia dia. Dan ini pula adalah cara pegangan pensel. Okay, so sangat-sangat normal untuk anak pegang pensel ikut perkembangan usia ni. Anak 3 tahun memang normal untuk dia masih pegang dengan modified tripod grasp ataupun 4 jari sekali pegang pensel tu. Okay, ada anak yang 5 jari sekali. It doesn't matter. Masih okay, kita bantu anak kita untuk belajar supaya dapat tripod. Tripod maksudnya tripod maksudnya anak guna 3 jari ataupun quadrupod. Quadrupod maksudnya anak gunakan 4 jari untuk menulis. So bila anak guna 3 jari atau guna 4 jari, kedua-duanya kita kata acceptable as long as anak gerak guna jari sahaja. Kita tengok sekejap dekat sini. Masa anak guna cylindrical grasp, masa anak guna cylindrical grasp. Cylindrical grasp ni, anak yang guna cylindrical grasp, dia akan pakai dia punya tangan. Okay, so saya besarkan ni sikit sebab saya nak demo dekat anda. Alright. Okey, kita ketengahkan sikit. Okay. So, kita pakai cylindrical grasp. Masa anak tulis pakai cylindrical grasp, anda akan nampak semua tangan dia bergerak. Sebab jari tak boleh gerak, so dia akan gerakkan guna dia punya bahu, siku dan dia punya wrist untuk hasilkan bentuk. So, anak ni biasanya kita akan kata dia punya tulisan takkan efisien. Unless kalau anak tu memang dikurniakan Tuhan, rarely kadang-kadang dalam satu dunia kita berjumpa 2-3 orang je, walaupun dia pakai grasp macam ni, dia boleh tulis dengan baik. Tapi biasanya kita akan galakkan anak untuk ada efficient handwriting grasp. Tak semua orang boleh buat ni, tulis pakai tangan ni dengan laju dan pantas nanti. Okay, so masa 2 hingga 3 tahun anak akan guna digital grasp. Digital grasp ni macam ni. Okay, macam ni.
Dia akan pegang pensel kat bawah tu, dia akan tulis macam ni. Lepas tu dia akan, tangan dia macam gini, dia tulis A, B, C ke, 4 segi ke, 2 segi, bentuk 3 segi ke, dia akan tulis macam ni. So apa yang bergerak? Jari gerak tak masa kita tulis macam ni? Tak gerak. So kita kata tak efisien sebab jari tak gerak. Nanti anak akan gunakan banyak sangat tubuh badan dia untuk tulis. Bila dia dah besar, bila banyak sangat guna tubuh badan dah besar, nanti dia akan rasa sakit semua bahu-bahu dia. Okay, so anak ni dia akan banyak guna wrist. Nampak tak wrist dia? Nampak tak ni? Bengkok ni wrist dia ni masa dia tulis. Okay, so itu adalah kita kata posture yang incorrect ataupun posture yang tak sihat untuk orang. So dia akan tulis macam gini. Wrist dia bengkok masa dia tulis tu. Okay, so saya kedepankan sikit ni. So wrist anak tu akan bengkok masa dia tulis. Wrist dia bengkok. So akan menyebabkan postur yang tak sihat dan anak akan rasa penatnya untuk menulis. Okay, so anak akan rasa penatnya menulis. So apa yang bergerak sama. Dia punya wrist dengan dia punya siku yang akan banyak bergerak semasa buat aktiviti ataupun semasa menggunakan digital grass. Okay, modified tripod, anak gunakan 4 jari ataupun anak gunakan 3 jari untuk bergerak, tapi sometimes dia masih static. Okay, ada satu perkataan ni kita sangat-sangat pentingkan, iaitu static grass atau Masya Allah, maafkan saya, static grass atau dynamic grass. Static maksudnya jari kita tak bergerak masa kita tulis. Walaupun orang dia pegang macam ni, kita kata kalau orang pegang pensel macam ni, saya kadang-kadang saya pegang pensel macam ni. This is modified tripod lah, modified grass. So kita pegang dengan cara yang kita selesa, tapi yang gerak adalah kita punya jari. This is efficient. Okay, menggerakkan jari-jari semasa kita tulis, this is efficient grass. Anak yang pegang 3 jari, this ditulis ni, this is efficient grass. Nampak tak apa yang ada? Ada C curve ni, C curve ni. Alright, so masa menulis dengan baik biasanya akan ada C curve. Okay, C curve ni akan ada, barulah kita boleh gerakkan jari kita dengan baik. Okay, modified tripod ataupun static grass. Okay, kadang-kadang anak ada modified tapi dia boleh gerakkan jari, so kita kata okey lagi. Even ada research mengatakan walaupun anak pegang dengan 4 jari tapi dia gunakan jari sahaja untuk gerak, bahu, siku, wrist dia kurang gerak kan, bahu dengan siku dia tak gerak langsung ataupun sangat-sangat minimum gerak dia banyak gerak guna jari, pun kita kata acceptable grass. Sebab yang penting kita nak anak ada static grass ni. Dia boleh dia ada dynamic grass, dia gerak guna dia punya jari. Kalau anak umur 2 tahun, kadang-kadang kita ada anak saya 2 tahun tapi dia dah pegang 3 jari, sangat bagus, tapi bila kita tengok pegang 3 jari, bila tulis ni gerak. So this is static grass. Belum cukup, bagilah anak tu latihan motor halus banyak-banyak. Okay, so itu cerita tentang jenis grass. Okay, so apa aktiviti persediaan dan aktiviti target? Okay, so bila kita buat aktiviti menulis dengan anak, salah satu daripada aktiviti yang biasa terapis akan buat adalah kita bagi aktiviti persediaan dan aktiviti target, in which kalau menulis kita fokuskan aktiviti yang ada gambar tangan dan ada gambar mata. Okay, so first start dengan gerak besar. Kalau kita guna strategi ini, kita start dengan gerak besar. Alright, so gerak besar ni biasanya kita akan bagi macam dalam 5 ke 10 minit, bergantung pada anak kita. Kita bagi 5 ke 10 minit. So buat je macam ni. This is simple untuk kita ingat, simple untuk parents ingat. Okay, 5 ke 10 minit kita buat aktiviti gerak besar. Okay, 5 ke 10 minit gerak besar, aktiviti gerak besar. Masuk minit ke seterusnya, kita buat dalam 10 ke 15 minit kita akan buat aktiviti tabletop, kita panggil tabletop ataupun floor. Ikutlah anak kita punya mood hari tu, nak buat atas meja ataupun atas lantai, tak ada masalah. Tapi saya galakkan anda untuk kadang-kadang bagi je anak duduk atas lantai, tapi ajar juga anak untuk sitting atas meja. Sebab bila dia masuk sekolah, dia kena duduk atas meja, kalau tak cikgu bisingkan. So nanti dia tidak ada social participation, kita panggil. So nanti akan ganggu pula anak kita punya social skills. Okay, cari aktiviti yang ada banyak jari dan banyak fokus mata, yang ada gambar ni dengan gambar ni. Dan seterusnya, lepas tu lagi 10 ke 20 minit terpulang, kita punya fokus bergantung. Bagilah aktiviti menulis. Masa ni lah, masa 10 hingga 20 minit yang ini aktiviti target. So ini gerak besar ni, yang gambar kaki ni, yang ini yang gambar jari dengan mata ni. So yang ini adalah aktiviti target, kita kata. Aktiviti target ni bagi macam aktiviti
kita bagi anak kita menulis ke, tulis pencil stroke tadi tu, yang garisan lurus, garisan melintang, garisan bulat ikut anak kita punya umur. Ataupun lepas tu kita bagi anak kita melukis, lukis bentuk. Okey, mama nak hari ni bentuk spesifik. Mama ada A. Okey, jom kita jadikan A ni binatang. Macam mana? Tambah tanduk, tambah ekor. A lembu lah. Contohnya. Have fun. As long as kita bagi anak kita guna pensil tapi dia having fun, so you are training anak you menggunakan pensil walaupun dia tengah melukis. Masa lukis tu tengok macam mana cara dia pegang pensel. Kita dah belajar tadi kan. Okay, target tu kena jelas. Alright. So, apa tu aktiviti koktail? Aktiviti koktail adalah aktiviti yang kita bagi biasanya kepada anak yang 7 tahun ke atas. Dan biasanya selepas bila buat aktiviti koktail ni, anak tak nak duduk dekat meja sebab dia dah penat. Okay, so aktiviti koktail ni cari aktiviti yang ada gambar otak ni. Okay, so contoh aktiviti yang ada gambar otak, turun ke bawah ya. Nanti kalau anda nak tahu, tengok dekat dalam ni. Okay, tengok yang dekat dalam list ni. Alright, so kita turun ke bawah, tengok aktiviti yang ada gambar otak. Tu. Okay, ikat rebin banyak-banyak. Serius lah. Sebab ikat rebin banyak-banyak, dia akan bantu anak punya jari jemari. Okay, jom shopping. Jom kita tengok jom shopping. Muka surat 305. 305. Kita cari kejap ya. Kita cari muka surat 305. Jom shopping. Kertas saiz A5, pensil. So, minta anak tuliskan senarai barang yang mahu dibeli. Jika anak belum boleh membaca, tunjukkan huruf-huruf yang anda mahu anak anda tuliskan. So, kita latih anak kita. Kalau yang ini, anak akan salin. Nanti kita explain ni gambar apa. Soalnya kalau anak yang belum boleh baca, kita dah tulis, so kita tampal gambar tu. Itu kita panggil latihan sight word. Anak tengok dan anak biasakan dengan huruf tu. Okay? Dan lepas tu minta anak anda potong barang yang terbelah berjaya dibeli. So dia kena bawa ni kertas A5, kita clip ke dekat file ke, bawa pensel, nanti dia slash kan apa yang dah tulis. So that is latihan untuk bagi anak menulis, tapi pada masa yang sama kita latih dalam keadaan yang sangat santai. Kita kata santai latihan tu. Anak tak perasan sebenarnya kita tengah latih dia untuk menulis. Okay? Baik, so itu adalah perkongsian kita untuk modul Kickstart modul 30 minit sehari latih anak menulis. Okay, so saya harap anda boleh terus buat aktiviti dengan anak. Jangan tangguh-tangguh, rujuk je dekat kita punya isi kandungan dan rujukan pantas ni, rujuk je dekat sini. Terus rujuk, terus plan. Ada aktiviti yang tiada peralatan pun ada. Tengok dekat isi kandungan, dekat aktiviti dekat video introduction, saya ada ajar cara macam mana nak cari aktiviti yang tiada peralatan. Anda boleh rujuk kat video tu. Okay, so terima kasih kepada anda. Saya harap anda dapat sesuatu daripada pembelajaran anda dengan saya dalam video ini. Terima kasih banyak. Jumpa anda dalam video yang lain. Bye.